Okey. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita di unit yang ke-8, Al-Wahdatus Saminah, unit yang ke-8. Okey, jadi saya harap kamu bersama-sama saya lah, sama-sama jawab latihan yang berada di unit yang ke-8. Okey, tajuk teks yang diberikan ataupun petikan pada hari ini ialah Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Ini nama famous lah di Sabah tu, ibu negeri dia, iaitu Kota Kinabalu. Okey, saya akan baca dia punya teks, lepas tu kita akan jawablah dia punya soalan yang diberikan. Kota Kinabalu asimatu wilayati Sabah وسميت بهذا الاسم بمناسبة اسم أعلى جبل في شرق جنوبي آسيا وهو جبل كينابالو. كوتا كينابالو تقع في الشاطئ الغربي بولاية سبا، وهي مركز التجارة والصناعة بهذه الولاية. وفي 2 فبراير 2000 ميلادي اشتهرت مدينة كوتا كينابالو مدينة عظمى. وكان اسم قديم لهذه المدينة جيسلتون بمناسبة ذكر اسم سير تشارلز جيسل عصر إدارة بريطانيا الشمالية البرنوية في ذلك الوقت. وفي السنة 1967 ميلادي غير اسم جيسلتون إلى اسم كوتا كينابالو بعد 4 سنوات شاركت سبا في ماليزيا. Okey, ni dia punya sedikit latar belakang lah berkaitan dengan Kota Kinabalu. Saya rasa kamu pun tahu kan Kota Kinabalu tu berada di Sabah lah. Okey, apa itu Kota Kinabalu? Kota Kinabalu merupakan ibu negeri Sabah. Sebab tu kat Kota Kinabalu tu ataupun kita sebut KK lah kan. Sibuk lah sebab dia merupakan ibu negeri di negeri Sabah ni. Dinamakan dengan nama tersebut. Okey, kenapa nama bandar tu dinamakan dengan Kota Kinabalu? Okey, iaitu sempena nama gunung yang tertinggi di Asia Tenggara iaitu Gunung Kinabalu. Okey, kita maklum di Asia Tenggara ni gunung yang paling tinggi adalah Gunung Kinabalu, maka kota tadi ataupun bandar tu dinamakan sempena nama gunung lah yang berada di Sabah tersebut. Okey, Kota Kinabalu terletak di pantai barat negeri Sabah. Okey, dia di sebelah pantai barat lah kan. Sebab tu you pergi Kota Kinabalu ada banyak pantai kat situ kan, ada laut. Ia merupakan pusat perniagaan dan perindustrian di negeri ini. Pada 2 Februari 2000 Masihi, Bandar Kota Kinabalu diisytiharkan sebagai bandaraya. Okay. Nama lama bagi bandar ini ialah Jesselton. Dulu Kota Kinabalu tu nama dia ialah Jesselton. Okay, kenapa dulu dinamakan dengan Jesselton? Bandar Jesselton iaitu sempena memperingati Sir Charles Jessel semasa pemerintahan British North Borneo pada ketika itu. Ini ketika pemerintahan British lah. Dulu nama dia Jesselton lah tempat tu. Dan kalau kat Kota Kinabalu tu pun ada satu lagi kan tempat yang kita naik boat tu pun nama Jesselton lah kat situ kan. Okey, pada tahun 1967, nama Jesselton ditukar kepada nama Kota Kinabalu iaitu selepas 4 tahun Sabah menyertai Malaysia. Okey, lepas penubuhan Malaysia tu 4 tahun tu Sabah pun menyertai Malaysia kan. Okey, lepas 4 tahun Sabah menyertai Malaysia tu barulah ditukar nama Jesselton kepada nama Kota Kinabalu iaitu pada tahun 1967. Ni. Jadi kita dah faham dia punya petikan ni, bercerita tentang sejarah lah sedikit sebanyak latar belakang Kota Kinabalu kan. Kita selalu pergi je Kota Kinabalu tu mungkin tak tahu sangat kan dia punya sejarah dia. Yang ini kita dapat ilmu lah sikit kan tentang asal-usul Kota Kinabalu tersebut. Okey, jadi kita akan terus kepada soalan dia. Kita akan jawab soalan yang diberikan di sini. Boleh tengok latihan tadrib 8.1. أجب عن الأسئلة الآتية باختيار الإجابة في الجدول. Jawab soalan berikut dengan memilih jawapan yang terdapat dalam jadual. Okey, yang ini semua berkaitan dengan Kota Kinabalu tadilah. Okey, soalan yang pertama ditanya, ما هي عاصمة ولاية Sabah? ما هي عاصمة? Apakah dia ibu negeri wilayah Sabah? Asimah ni
Maksud dia ibu negeri ya. Apakah ibu negeri wilayah Sabah? Iaitu jawapan dia Kota Kinabalu. Okay, soalan yang kedua. Limaza sumiyat bi Kota Kinabalu. Kenapa dinamakan dengan Kota Kinabalu? Jadi kita dah tahu kan tadi kenapa dinamakan dengan Kota Kinabalu kan? Iaitu bimunasabati ismi Jabal Kinabalu. Sempena nama Gunung Kinabalu. Dekat Sabah ada Gunung Kinabalu. Jadi bandar utama dia tu, ibu negeri dia dinamakan dengan Kota Kinabalu. Okay, soalan yang ketiga. Aina taqa'u Kota Kinabalu? Di mana terletaknya Kota Kinabalu ni? Kota Kinabalu, taqa'u Kota Kinabalu fi syati'il gharbiyyi biwilayati Sabah. Terletak di pantai barat negeri Sabah. Belah pantai barat dia lah. Okey, soalan yang keempat. Mata ushtuhirat Madinatu Kota Kinabalu Madinatan Uzma? Bilakah diisytiharkan bandar Kota Kinabalu ni sebagai bandaraya? Bilakah diisytiharkan sebagai bandaraya pada tahun bilakah? Iaitu pada Isnani Februari Alfaini Miladi. Pada 2 Februari 2000 Masihi. Okay, soalan yang kelima. Ma huwa ismun qadimun li hazihil madinah? Apakah nama lama? Nama lama qadim. Maksud dia lama. Apakah nama lama bagi bandar ini? Dulu nama bandar tu nama apa? Jesselton. Okey, last sekali. Mata ghayyara ismu Jesselton ila ismi Kota Kinabalu? Bilakah ditukar nama Jesselton kepada nama Kota Kinabalu? Ghayyara, ditukar. Tukar nama Jesselton ke Kota Kinabalu tu pada tahun bila? 1967, pada tahun 1967 Masihi. Okey, saya nak kamu catat dia punya jawapan dia ni. Lepas tu tulislah di tempat yang disediakan. Okey, seterusnya. Ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidah. Susun perkataan berikut menjadi ayat yang sempurna. Okey, untuk soalan susun ni, yang pertama sekali memang kita kena tahu maksudlah setiap perkataan. Okey. Jadi kalau you nak buat latihan ni, saya syorkan you tengoklah satu-satu dia punya translate dia. Lepas tu boleh susunlah. Okey. Cumanya problem dia kat sini apabila dalam exam nantilah kan, mana boleh tengok kamus kan. Maka you kena boleh tengok petikan yang diberikan tadilah. Tapi untuk latihan ni memang bukan semua ada ayat tu dalam teks tadi ya. Okey, cuba kita tengok soalan yang pertama. Soalan dia, uhibbu, saya suka, turutan dia, uhibbu hazihi al-madinah, this city kan. Saya suka bandar ini. Hazihil Madinah. Saya pernah bagi tahu kalau isim isyarah hazihi ni penggunaan dia lebih sama sedikit macam English ya, sebab kita buat perkataan this tu di depan, this city. Okay, uhibbu hazihil Madinah. Kalau translate Melayu, saya suka bandar inilah kan. Tapi kalau apa ni, dia punya turutan dia, kita kena mulakan dengan hazihi dulu. Uhibbu hazihi al-Madinah. Lepas tu barulah hubban jamman. Sangat-sangat suka. Saya sangat sukakan bandar inilah. Uhibbu hazihi al-Madinah hubban jamman. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, ayat ni ada dalam teks tadi ya. Hia, ia, ia ni merujuk kepada kota Kinabalu. Hia markazu at-tijarah was-sina'ah. Ia merupakan pusat perniagaan dan perindustrian. Boleh tengok dalam teks tadi.
Ada dia punya ayat dia ni, ya markazut tijarah was sina'ah. Ia merupakan pusat perniagaan dan perindustrian. Ini merujuk kepada kota Kinabalu lah. Ya tu kan. 3142. 3142. Okey, soalan yang ketiga. Kota Kinabalu asimah wilayah Sabah. Kota Kinabalu merupakan ibu negeri wilayah Sabah. Wilayah ni maksudnya negeri jugalah. Kota Kinabalu merupakan ibu negeri Sabah. Kota Kinabalu asimatu wilayati Sabah. 3241. 3241. Okey, soalan yang keempat. Ushtuhirat. Ini pun ada dalam teks. Ushtuhirat. Kota Kinabalu Madinatan Uzma. Diisytiharkan Kota Kinabalu sebagai bandaraya. Madinatan Uzma. Bandar Raya. Okey. Jadi turutan dia 4, 2, 3, 1. Ushtuhirat. Kota Kinabalu Madinatan Uzma. Okey. Soalan yang kelima. Yang ni tak ada. Uridu an azhaba ila. Tapi saya rasa perkataan ayat ni uridu an azhaba ni selalu juga kita jumpa. Jadi you kena tahu maksud dia lah. Uridu an azhaba ila kota Kinabalu. Saya mahu ataupun saya hendak pergi ke kota Kinabalu. Uridu an azhaba ila kota Kinabalu. Urutan dia 1, 3, 2, 4, 5. Uridu an azhaba ila kota Kinabalu. Saya nak pergi ke kota Kinabalu. Okey, seterusnya soalan yang keenam. Ini pun tak ada ni. Ashtari, saya membeli al-lawazima al-yawmiyah fi Madinah. Ashtari lawazim al-yawmiyah fi Madinah. Saya membeli keperluan harian di bandar. Ashtari lawazim al-yawmiyah fi Madinah. Saya membeli keperluan harian di bandar. 1, 3, 2, 5, 4. Okey, soalan yang ketujuh. اشتهرت kota Kinabalu بالأماكن السياحية. اشتهرت kota Kinabalu بالأماكن السياحية. Diisytiharkan kota Kinabalu, terkenal kota Kinabalu dengan tempat-tempat pelancongan. Terkenal Kota Kinabalu dengan tempat-tempat perlancongan. 2, 3, 1, 4. Ishtaharat. Kalau ushtihirat, diisytiharkan. Ishtaharat, terkenal. Kota Kinabalu dengan tempat pelancongan. Ishtaharat Kota Kinabalu bil amakin as-siyahiyah. Okey, tandakan dulu dia punya turutan. Lepas tu boleh salin dia punya jawapan dia. Okey, seterusnya. Latihan uh, 8.4. Ajib kama fil misal bi ikhtiyar al-ijabah fil jadwal. Jawab seperti dalam contoh dengan memilih jawapan yang terdapat di dalam jadual. Okey, yang ini ni latihan yang kita akan buat ni. Untuk latihan ni dan latihan yang bawah tu, ini lebih kepada tajuk, sepatutnya tajuk tata bahasa pada hari ni lah. Okey. Saya pun tak pasti kenapa dia letak di bahagian ni, tapi tak apalah. Yang ini tak ada kaitan dengan Kota Kinabalu tadi, kan? Yang ni dia suruh kita pilih. Maksudnya dia bagi tahu tempat tu berada di negara mana. Okey? Jadi kita akan pilih dia punya negara tu yang pilihan dalam jadual ni lah. Okey? Perkataan yang pertama, Misra. Ni negara Mesir. Brunei. Brunei.
Libya, Indonesia, Filipin, Mamlakatul Maghribiyah, Morocco, Mamlakatul Saudiyah, Saudi, Arab Saudi. Okey, jadi dia ada bagi ada 7. Mesir, Brunei, Libya, Indonesia, Filipin, Morocco, Saudi. Okey. Jadi dia akan tanya tempat ni berada di negara mana. Jadi kita akan masukkanlah, kan? Masukkan jawapan dia di tempat kosong tu dengan pilih nama-nama negara yang ada dalam jadual ni. Okey, contoh dia bagi Aina Kuala Lumpur. Senang ya kan? Kuala Lumpur fi Malaysia. Okey. Nombor 1 dia tanya Aina Jakarta. Di mana Jakarta? Jakarta fi Indonesia. Ini nombor 1. Jadi you tulislah Indonesia. Ni sebenarnya latihan ni dia lebih kepada penggunaan preposisi ataupun sendi nama di. Di ni iaitu perkataan fi dalam bahasa Arab ni dia ada 2 maksud dia. Sama ada dalam pun boleh ataupun di pun boleh. Di untuk menerangkan tempat lah. Jadi untuk dia punya persoalan ni, soalan yang dia bagi ni, dia guna kata tanya Aina ni. Aina Jakarta, Aina Kuala Lumpur, di mana? Maka dalam jawapan kamu mesti masukkan fi. Sebab dia nak tahu tempat. Okey? Perkataan sendi nama di ni sesuailah untuk menjelaskan tempat. Yang ni sepatutnya fi ni kita akan belajar di bahagian tata bahasa dekat bawah tu lah. Iaitu tajuk dia huruful jar. Okey? Jakarta fi Indonesia. Okey, jadi kalau orang tanya Aina Kuala Lumpur? Kuala Lumpur fi Malaysia. You kena tambahkan fi kat situ lah. Okey. Aina Ipoh contohnya kan. Ipoh fi Perak. Jadi kita akan masukkan di tengah tu preposisi yang bersesuaian lah. Iaitu kat sini kita akan guna fi sebab nak menerangkan di mana tempat tu. Okey. Soalan yang kedua ditanya Aina Manila. Manila fi Filipin. Manila fi Filipin. Okey, nombor 3 Aina Ribat. Aina Ribat. Ribat fi Mamlakah Maghribiyah. Yang ni kalau tak tahu info dia susah juga kan. Ribat ni ibu negara ke? Ibu negeri di Morocco. Ada nama tempat. Nama dia Ribat. Okey, nombor 4 Aina Al-Qahirah. Di mana Kahirah? Kairo. Al-Qahirah fi Misra. Di Mesir. 4. Nombor 5 Aina Riyadh. Riyadh fi Mamlakatis Saudiyah. Riyadh ni di Saudi. Nombor 5. Okey, nombor 6 Aina Torablus. Torablus fi Libya. Okey, last sekali Aina Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan fi Brunei. Ya. Okey, jadi ini dia punya jawapan dia lah. Jakarta في إندونيسيا مانيلا في فلبين الرباط في مملكة المغربية قاهرة في مصر الرياض في مملكة السعودية طرابلس في ليبيا Bandar Seri Begawan في Brunei. Okay? Jadi you hanya masukkanlah kan dia punya jawapan dia di tempat kosong tersebut. Okey, seterusnya. Kita pergi pula latihan 8.5. Arahan dia ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bil kalimat allati bainal qausain kama fil misal. Okey. Yang ini pun sebab kita tengok kat sini kita tengok dia punya kata tanya ni dia guna aina. Bila dia kata aina, maksudnya dia nak tahu apa? Kalau orang tanya di mana, kan? Di mana kamu tinggal? Maksudnya dia nak tahu apa dalam soalan tu? Dia nak tahu tempat lah. Kan? Tempat beradanya orang tu ke? Ataupun tempat beradanya benda tu ke? Kan? Ataupun tempat beradanya tempat beradanya nama kampung tu ke contohnya kan, maka dalam jawapan kita mesti masukkan preposisi fi lah untuk menerangkan tempat.
Preposisi ni maksudnya huruf jar. Di. Di. Perkataan di kat sini. Jadi kat sini tempat tu dia dah bagi tahu di mana. Jadi you seolah-olah kamu akan tambah fi di tengah ni lah. Ambil balik dia punya perkataan tu. Lepas tu kita tambah fi. At-talibu. Aina at-talib? Di mana pelajar itu? At-talibu fil maktabah. Pelajar itu di perpustakaan. Kenapa dia guna fi? Kenapa tak guna lain? Ala boleh tak? Ala. Kenapa tak guna ila? Pelajar itu ke? Tak sesuai sebab sekarang ni dia tanya soalan di mana. Okay? Pelajar itu dengan. Tak sesuai kan? Okay, jadi yang paling sesuai adalah fi. Sebab dia tanya soalan aina. Okey, jadi yang ini kita guna preposisi yang sama. Semua fi. Okey. Contoh soalan yang pertama dia tanya ainal muallim? Di mana cikgu ataupun di mana guru itu? Mukhtabar makmal lah. Mukhtabar maksud dia makmal. Macam mana nak jawab? Guru itu di makmal. Tulis balik al-muallim. Dia kalau dalam soalan exam memang kena jawab proper lah. You tak boleh letak je mukhtabar, tak boleh. Sebab kita tengok contoh dia guna ayat lengkap. Kamu kena jawab ayat lengkap lah. Di mana guru itu? Guru itu di makmal. Okay? Al-muallim fi mukhtabar. Okay, soalan yang kedua. Ainal mudir? Di mana pengurus? Ainal mudir? Jawapan dia al-ghurfah. Saya salah eja ni jap. Okey, aina al-mudir? Di mana pengurus? Al-mudir fil ghurfah. Pengurus di dalam bilik. Okey. Jadi fi ni kita boleh translate ikut sesuai lah. Dalam boleh, di pun boleh ya. Dalam store, di store pun boleh. Okey. Tengoklah you nak translate apa tak kisah sebab dia punya fi ni ada dua maksud lah. Boleh di boleh, dalam pun boleh ya. Okey, soalan yang ketiga, ainal awraq? Di mana kertas? Al-awraq fil milaf. Kertas itu di dalam file. Okey, soalan yang keempat. Yang ni saya nak kamu ambil perhatian. Soalan yang keempat dengan yang kelima. Okey, dia tanya, aina zamiluka? Aina? Di mana? Saya tulis di mana? Zamil, apa maksud zamil? Kawan. Ka. Kamu. Okey, kamu kat sini adalah ganti nama kan? Di mana kawan kamu? Okey, ganti nama Zamiluka ni kita bayangkan dia tanya kepada seorang lelaki. Macam mana saya tahu dia tanya kepada seorang lelaki? Sebab dalam ayat dia guna ka. Kalau dia tanya perempuan mungkin dia akan guna Zamiluki. Kan? Tapi sekarang ni dia tanya aina Zamiluka. Maksudnya kita bayangkan dua orang yang bercakap tu. Seorang tu ditanya kepada seorang lelaki. Di mana kawan kamu wahai Ahmad? Contohnya lah. Aina zamiluka ya Ahmad? Ahmad, di mana kawan kamu? Okey. Jadi, macam mana Ahmad tu akan jawab? Boleh ke kita ambil balik ayat ni? Zamiluka fil idarah? Tak boleh. Okey, penggunaan ganti nama, tolong ambil perhatian. Penggunaan ganti nama, kalau orang yang nak jawab tu mesti bersesuaian lah dengan situasi dia jawab. Okey? Kalau orang tanya kamu, di mana kawan kamu? Adakah kamu akan jawab kawan kamu di dalam pejabat? Tak boleh. Kita akan tukarlah. Zamiluka tukar kepada kawan saya. Kawan saya. Yang ini kita belajar level 1 kan? My friend Zamili. Ka tu kena tukar kepada Zamili. Aina Zamiluka? Okey, jawab. Kalau jawab Zamili fi idarah. Kawan saya di pejabat. Okey. Kita kena sesuaikanlah. Kalau dia guna soalan dia guna ganti diri orang yang kedua, ini domer
Maka bila jawab kena sesuaikan. Kalau seorang, kawan tu seorang, kita jawab zamili lah. Okay, kalau yang jawab tu tanya kepada ramai, kawan kami. Macam tu. Tapi kalau dia guna diri orang yang ketiga, tak ada masalah. Contohnya kalau dia tanya di mana kawan dia, kan jawab balik kawan dia, kita akan ulang balik lah kalau diri orang yang ketiga. Ni kena ada perubahan apabila soalan tu dia guna ganti nama diri orang yang kedua. Sebab kita kena tengoklah dia tanya tu pada seorang ke ramai kan. Sama ada Zamili ataupun Zamiluna. Yang ni sebab dia tanya kepada seorang lelaki saja. Sebab tu jawapan dia Zamili fil idarah. Kawan saya di pejabat. Okey. Soalan yang kelima. Sama juga. Yang kelima. Aina kitabuki? Di mana? Aina kitab ku? Ki kamu. Kamu kat sini bukan lelaki. Tapi satu perempuan. Kita bayangkan dia berbual dengan seorang perempuan lah. Okey. Aina kitabuki? Di mana? Buku awak kat mana Fatimah? Contohnya kan. Jadi macam mana Fatimah tu jawab? Kita tak boleh jawab dalam soalan jawapan kita. Kitabuki fil haqibah. Tak boleh penggunaan ganti nama ni dalam jawapan kena sesuaikan. Kitabi, my book. Kitabi fil haqibah. Di dalam be. Bilik. Haqibah be. Okay. Aina kitabuki? Jawab dia. Kitabi fil haqibah. Kitabi fil haqibah. Okey, seterusnya soalan yang keenam. Aina Baghdad? Baghdad fil Iraq. Ini sebab tak ada ganti nama kan? Okeylah, boleh terus jawab je. Baghdad fil Iraq. Aina Beirut? Beirut fi Lubnan. Okey. Jadi latihan ni nak ajar kita apa? Iaitu dia nak suruh kita tengoklah macam mana penggunaan preposisi yang sesuai lah. Dalam yang ini kenapa kita guna fi semua? Sebab soalan yang diberi tu dia nak tahu tempat di mana. Sebab tu kita sesuai guna fi dalam jawapan kita lah. Okay? Okay, boleh gambar dulu dia punya jawapan. Minta tulis dalam buku kamu. Okay, seterusnya 8.6. Ajib. Jawab. Okey. Yang ini pun sama. Dia guna soalan aina kan. Jadi dia nak suruh kita bagi tahu tempat dia lah kan. Dan tolong jawab dengan ayat penuh. Maksudnya ayat penuh macam mana? Contoh nombor 1 dia tanya aina Ipoh? Di mana Ipoh? Semua tahu kan Ipoh kat Perak. Jangan jawab Perak saja. Kena jawablah Ipoh di Perak. Masukkan preposisi fi di dalam ayat kamu Jadi Ipoh, tulis balik Ipoh. Fi, tengah ni kita letakkan fi. Okey, Perak. Okey. Saya rasa dia punya maklumat dia tu senang ya. Perak semua orang tahu kan Ipoh kat Perak kan. Cuma you kena hati-hati dalam exam nanti. Sila tengoklah dia punya perkataan Perak tu sekurang-kurangnya memang kena eja lah sama ada dalam bahasa Arab ke ataupun dalam bahasa Jawi dalam Jawi. Jangan tulis dalam Melayu. Kalau Melayu memang saya tak terima lah. Jadi nak tak nak you kena tengoklah cara ejaan Perak tu macam mana. Ini ni huruf Ipoh Perak ni, ini huruf
pa. Ini tulisan Jawi ni. Okey. Pa. Kalau apa Jawi ni dia tulisan dia sama je macam nak sama dalam Arab tapi dia tak ada huruf uh, P ni, P tak ada, Arab tak ada P ya. Apa lagi? Nga. Nga pun titik tiga. Tak ada. Nya. Nya. Arab tak ada nya. Kita ada sa aje. Apa lagi? Cha. Si. CH. Cha. Okay. Ni huruf Jawi. Jawi ni sebenarnya Melayu lah. Okay. Cuma dia tulisan dia tu dia guna tulisan Jawi. Dan tulisan Jawi ni nak seakan tulisan Arab lah. Cuma untuk beza Jawi dengan Arab, Jawi ada pa, pi, nga, nya, ca tu. Arab tak ada. Okay. Kalau perkataan Perak ni, dalam bahasa Arab, pa tu dia akan tukar kepada ba. Ba. Jadi berak lah pula kan. Okay. P tu ditukar kepada B. Ba. Okay. Sebab Arab tak ada P. Jadi you pilihlah sama ada nak jawab dalam Arab ke Jawi pun boleh. Tapi kalau Melayu saya tak terima lah. Okay. Tolong tolong tengoklah dia punya cara ejaan dia. Perak dia tu. Okay, soalan yang kedua. Aina kucing. Kucing fi Sarawak. Kucing fi Sarawak. Okay, aina Kuantan. Kuantan fi Pahang. Okay, aina Sandakan. Sandakan fi Sabah. Aina Shah Alam. Shah Alam fi Selangor. Aina Kota Baru. Kota Baru fi Kelantan. Okay, aina Johor Bahru. Johor Bahru fi Johor. Okay, boleh tulis balik dia punya jawapan dia. Ipoh fi Perak. Kalau dalam keyboard kamu memang tak adalah Jawi ni dia kena install font dia lain lah. Kalau nak tulis dalam bahasa Arab kena tukarlah P tu kepada ba. Macam Pahang dia jadi Bahanj macam tu. Okay? Selangor Selanjur. Tu kalau tulisan Arab lah. Okay? Ipoh fi Perak, Kuching fi Sarawak, Kuantan fi Pahang, Sandakan fi Sabah, Shah Alam fi Selangor, Kota Baru fi Kelantan, Johor Bahru fi Johor. Okey kita teruskan Okey, terus kepada bahagian tata bahasa iaitu tajuk hari ini harful jar. Harful jar iaitu sendi nama. Sendi nama ataupun preposisi lah. Contohnya kalau dalam English you akan guna perkataan from, on, at, apa lagi?
in. Itu dia semua preposisi lah sendi nama dalam bahasa Arab. Okey, harful jar adalah satu komponen perkataan dalam bahasa Arab yang tidak kurang pentingnya. Terdapat dua jenis sendi nama, iaitu yang pertama sendi nama berpisah, yang kedua sendi nama tidak berpisah. Maksudnya yang ini sendi nama bersambung. Satu yang berpisah, satu yang bersambung. Okey, kalau kamu tanya kita punya topik tata bahasa yang dalam buku tahap 2 tu, yang paling senang sekali saya rasa tajuk ni lah huruf jar. Sebab huruf jar ni, sendi nama ni, dia punya cara penggunaan dia tu hanya tengok kepada ayat yang kita gunalah nak masukkan perkataan dari ke ataupun kepada, daripada, atas, dalam, kan? Itu ikut kesesuaian penggunaan tu pada ayat tersebut. Okey, dia punya syarat lain tak ada. Dan syarat satu je lagi penggunaan huruf jar ni, apabila you masukkan huruf jar di dalam ayat tersebut, perkataan kata nama yang datang selepas dia akan berbaris bawah huruf akhir dia. Okey, contohnya dia punya perkataan min an-naum. An-naum ni perkataan kata nama yang datang selepas huruf jar min ni, dia akan letak baris bawah. Itu je lah dia punya syarat dia. Okay? Yang lain tu penggunaan huruf jar ni, preposisi ni, kamu hanya pilih preposisi yang bersesuaian lah dengan penggunaan ayat yang diberikan. Okay? Yang ini dia kata ada dua jenis, yang berpisah dan yang bersambung. Yang berpisah contoh penggunaan preposisi ataupun huruf jar. Min, ila, an, ala, fi. Sendi nama berpisah ni maksudnya macam mana? Dia punya perkataan dia tu dikira satu perkataan. Dia tidak boleh bersambung lah. Macam saya bagi contoh tadi kan. Min an-naum. Dia duduk sendiri-sendiri lah. Ni perkataan yang pertama, ni perkataan yang kedua. Okay? Contoh sendi nama berpisah. Min. Boleh kita masukkan dari boleh, daripada pun boleh. Ila. Ke. Ke pun boleh, kepada pun boleh. Okay? Kepada ni selalunya, kalau ke ni selalunya kita bagi tahu tempat lah kan, dari Kedah ke Penang macam tu. Kalau kepada ni kepada orang kan, kepada Ahmad, kepada guru, kepada pensyarah contohnya kan. Tapi dua-dua maksud dia samalah dalam bahasa Arab, kita hanya guna ila. Okey. An daripada pun boleh, tentang pun boleh. Okey. Ala atas, fi di boleh, dalam maksud dalam pun boleh. Okey. Seterusnya sendi nama tidak berpisah. Tidak berpisah ni maksudnya kamu wajib sambung dari segi penulisan dia. Contoh dia punya perkataan sendi nama tidak berpisah ni ada 3. Bi, kali. Nampak tak? Semua sendi nama yang tidak berpisah ni bersambung tu lah kan. Dia punya sendi nama dia tu ada satu huruf je. Bi, kali. Bi tu maksudnya dengan. Jadi kalau you nak tulis ayat kan, saya pergi ke sekolah dengan basikal. Dengan menaiki basikal kan, dengan basikal. Jadi bi tu dengan, basikal dalam bahasa Arab ad-darrajah, ad-darrajah, okey. Jadi dari segi penulisan dia, bi tu wajib disambung dengan ad-darrajah. Kalau tulis asing salah. Okey, ni bi ni. Bid-darrajah, wajib kena sambung. Dia tak boleh duduk sendiri dia lah. Itu untuk sendi nama berpisah. Okey. Yang lain contoh ka, seperti. Contohnya seperti apa? Ka, saya cantik seperti bulan. Contohnya kan, ka. Jadi kal qamar. Ka tu kena sambung terus dengan perkataan al-qamar. Ni dia punya huruf jar dia. Okey, seterusnya li. Li maksud dia untuk. Saya membeli hadiah untuk ibu. Li ummi. Nampak tak? Lam ni mesti sambung dengan perkataan ummi. Wajib sambung. Dan bila dah sambung, kita tak kira dua perkataan lah. Kita kira satu perkataan je. Satu, satu, satu. Okey? Itu dia punya beza lah. Yang sendi nama berpisah dan sendi nama tidak berpisah. Dari segi tulisan sajalah.
Okey, yang dia punya maksud dia tu, pemilihan kamu punya sendi nama tu perlu bersesuaianlah dengan kamu punya ayat yang digunakan. Itu je. Lepas tu nanti baris dia punya perkataan selepas dia tu akan berbaris kasrah. Nampak tak? Minan naumi bidarrajati kal qamari. Kita letak baris bawah. Dia punya kesan dia lah dari segi baris tadi. Yang lain tak ada. Untuk laki ke, muzakkar ke, untuk seorang perempuan ke, tak ada. Dia tak ada syarat dia. Sebab ini hanyalah huruf jar, sendi nama. Jadi kita hanya pilih yang bersesuaian lah. Sendi nama yang kita pilih tu yang bersesuaian dengan kita punya ayat. Contohnya, saya tidur di atas katil. Kan contohnya. Maka kita akan guna ala. Kalau kita nak bagi tahu tempat. Saya tidur pada waktu malam. Itu kalau you nak cerita pasal masa kan. You akan letakkan fil lail. Pada waktu malam. Contohnya. Saya tidur. Apa lagi? Saya tidur untuk berehat. Contohnya. Itu kita akan guna li. Kalau you punya ayat tu untuk ceritakan tujuan. Okay? Jadi tengoklah dia punya kesesuaian. Sendi nama tadi tu kita akan pilih mengikut ayat yang digunakan. Itu je. Okay? Yang lain tak adalah untuk seorang lelaki ke perempuan ke tak ada. Dia tak ada kaitan pun. Sebab ini hanyalah huruf jar. Okay, cuba kita tengok terus kepada dia punya soalan dia. Latihan dia. Latihan 8.8. Dha huruf al-jar al-munasib fil faraq. Okey, letakkan huruf jar yang bersesuaian di tempat kosong. Fi, ala, an, ila, min, biliki. Bilika, sorry. Ada 8 dan kamu kena carilah mana yang paling sesuai. Sebab soalan pun ada 8 soalan Jadi kita akan pilihlah huruf jar yang sesuai untuk ayat tersebut. Okey, soalan yang pertama. Tazhabu Hindun al-kulliyah. Hindun pergi kuliah. Pergi ni selalunya huruf jar dia memang ila. Ke kuliah. Tazhabu Hindun ilal kulliyah. Nombor 2, yuraji'ul walad. Sedang mengulang kaji. Ulang kaji. Budak itu sedang mengulang kaji ghurfah, bilik. Bilik ni maksudnya tempat kan. Jadi kena letak kat sini. Fi, di dalam bilik. Nombor 3, roja'a ahkau, pulang. Pulang, preposisi ataupun sendi nama yang sesuai selalunya memang min. Raja'a ahkau minal jami'ah. Ahkau telah pulang dari university. Okey, nombor 4, yuhki Sami, bercerita. Sami, asdiqaih, kawan-kawannya. Yang ini sesuai. Bercerita Sami tentang asdiqai, an asdiqai, tentang kawan-kawannya. Okay, nombor 5. Wada'a Ahmad al-kitab. Ahmad letak buku al-maktab, meja. Ahmad letak buku alal maktab, di atas meja. Alal maktab. Okay, nombor 6. Huwa yajri, dia berlari as-sayyarah fi sur'ah, kereta pada lajunya. Dia berlari kas-sayyarah, seperti kereta. Ini kita tulis macam ni Tapi kalau dalam soalan you kena, kalau dia punya ayat lengkap dia, perkataan kas-sayyarah tu bila gabung kita tulis macam ni Ni sebab kita hanya nak penuhkan tempat kosong kan. Jadi kita tulis ka macam ni. Tapi kalau betul-betul dalam ayat betul, you kena sambung kas-sayyarah. Boleh tulis jugalah kat sini pun boleh. Macam tu. Okay. Nombor 7, yazhabu Karim ilal Madinah. Karim pergi ke bandar as-sayyarah, kereta. Dengan bi-sayyarah, bi kat sini. Ataupun kalau sambung macam ni dia punya tulisan dia. Bis-sayyarah. Tak boleh jarakkan, tak boleh sebab yang ini sendi nama tidak berpisah. Maksudnya kena sambung. Okay, nombor 8. Zahabat Shanti ilal mat'am. Shanti pergi ke restoran. Tanawulul ghada, makan tengah hari. Ni li, untuk. Okay, jadi kalau sambung, kita tulis macam ni. Li tanawuli al-ghada. Li tanawulil
غداء. Okay, ambil dulu dia punya jawapan dia. Okay. Habis dah. Kita satu je lagi. Kita punya kelas kita sekejap je hari ni. Okay, latihan 8.9. Baru masuk. Okay, 8.9. Kawin jumlatan mufidah kama fil misal. Bina ayat yang sempurna di dalam, seperti dalam contoh. Okay, setiap soalan dia bagi 3 perkataan. You kena masukkan huruf jar yang sesuai di tengah ni. Antara perkataan kedua dan perkataan yang ketiga. Contoh dia bagi, yadkhulu talibu fil fasli. Pelajar itu masuk ke dalam kelas. Dalam kelas, okey? Jadi yang ini ni kita masukkan huruf jar yang sesuai di tengah antara perkataan kedua dan ketiga. Tapi bukan semua kita masukkan fi, ya. Tidaklah. Kita akan pilih sama ada fi, ala, an, ila tadilah. Kan? Bi, kali. Kita akan pilih dia punya huruf jar yang kita bincangkan tadi. Yang bersesuaian lah. Okey, nombor 1. Dia bagi yugharridu tayrul ghus. Berkicau burung dahan. Yugharridu tayra. Ini yang sesuai, kita guna huruf jar ala. Okey, yugharridu tayr ala al-ghusni, di atas dahan. Okey, nombor 2. Yusafir ab qadah. Pergi ayah kedah. Yusafiru ab ila. Pergi ayah. Okey, huruf jar yang sesuai kat sini bila kata perbuatan pergi, ila qadah. Yastayqizul walad an-naum. Bangun budak tidur. Yang ni yastayqizu. Yastayqizul walad dari tidur, min an-naum. Tatbakh al-matbakh. Masak ibu dapur. Okay, dapur ni tempat kan. Tatbakhul fi matbakh. Di dapur. Okay, nombor 5. Yazhabu Saleh kuliah. Pergi Saleh kuliah. Yazhabu. Okay, kalau pergi ni, yang sesuai huruf jar dia ialah ke. Salih ila kuliah. Ta'udu talibah jami'ah. Pulang. Pulang ni selalu dia punya huruf jar dia ialah dari, ya. Ta'udu talibah min al-jami'ah. Okay, nombor 7. Yajlisu mutu kursi. Duduk mutu kursi. Yajlisu mutu ala kursi. Okay, jadi yang ni kita perhatikan penggunaan huruf jar lah di dalam ayat tersebut. Ada guna ala, ada guna ila, fi, min. Okay, yang sesuai lah dengan maksud yang kita nak jadikan ayat tu. Okey, boleh ambil dia punya jawapan dia. Yugharridu at-tayr 'ala al-ghusni. Berkicau. Kicau ni cicit cicit cicit. Bunyi burung tu kan. Berkicau burung di atas dahan. 'Ala al-ghusn. Yusafiru al-ab ila qadah. Perginya ayah ke kedah. Yastayqizul walad minan naum. Bangunnya budak itu dari tidur. Tatbakh fil matbakh. Memasak ibu di dapur. Yazhabu Saleh ila al-kulliyah. Pergi Saleh
ke kuliah. Ta'udu talibah minal jami'ah. Pulang pelajar itu dari universiti. Yajlisu mutu alal kursi. Duduk mutu di atas kerusi. Okey. Jadi yang ni kena pilih lah dia punya huruf jar yang bersesuaian. Okey. Kalau you buat contohnya pulang masak ibu atas dapur, tu kurang sesuai. Masak ibu dengan dapur pun kurang sesuai kan. Jadi dapur ni memang tempat kan. Paling sesuai huruf jar dia ialah fi. Sebab tu kena letak tatbakhul fil matbakh. Tengoklah dia punya kesesuaian huruf jar tadi ya. Okey. Jadi dah habis lah kita baca sikit yang maklumat tambahan ni. Al-mazidat, wasailun naql, sayyarah, kereta, sayyaratul ujrah, kereta sewa, hafilah, bas, darajah, basikal, darajatun bukhariyah, motosikal, syahinah, lori, qitar, kereta api, ta'irah, kapal terbang, bakhirah, kapal laut, zawraq, perahu. Okay. Jadi saya rasa untuk kita punya pembelajaran pada hari ini, takat ni je lah. Saya harap kamu jawab semualah latihan di unit yang ke-8. Jadi baki dua topik lagi lah minggu ke-2 unit 9 dan 10.